Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Penerangan PAS. Yang mana di sini saya lihat dia kata PAS tuntut peruntukan sama rata untuk semua ahli parlimen. Dan apa yang dia kata di sini, Ketua Penerangan PAS iaitu Khairil Nizam Khairuddin berkata, tuntutan itu selaras manifesto Pakatan Harapan pada Pilihan Raya Umum ke-15. Jadi apa yang kita lihat daripada kenyataan ini, pada saya apa yang PAS tuntut ini bersesuaian sebenarnya, kerana sebagai ahli parlimen tu mereka perlu ada peruntukan supaya mereka boleh membangunkan kawasan. Tak kira lah kawasan itu kawasan yang dimenangi oleh ahli parlimen kerajaan ataupun pembangkang, tetapi yang pastinya itu adalah rakyat. Yang mana kawasan itu dibangunkan untuk keseluruhan rakyat Malaysia. Kerana kita ni sebagai kalau mereka yang menang sebagai ahli parlimen ataupun adun-adun yang dah menang bertanding, mereka ini adalah wakil rakyat dan mereka perlu menggunakan peruntukan ataupun harus diberi peruntukan supaya boleh membangunkan kawasan dan akhirnya memberi keuntungan kepada rakyat, menjamin masa depan rakyat. Tapi apa yang berlaku, apa yang saya lihat daripada kenyataan apabila Ketua Penerangan PAS meminta supaya peruntukan itu sama rata, yang saya nak ulas ini adalah cara PAS, cara pemimpin PAS. Kalau kita tengok, cara pimpinan PAS berpolitik adalah dengan menjual isu kaum dan agama. Dan kamu juga dilihat oleh rakyat Malaysia sebagai parti yang tidak adil. Parti yang menjual isu perkauman dan akhirnya kamu nak rata ataupun nak pembahagian itu rata sama rata, yang mana kamu punya hak dan orang lain juga punya hak. Tetapi bila kamu berada dalam kerajaan, kamu tidak memainkan peranan itu. PAS berada dalam kerajaan lebih banyak kepada kepentingan pribadi, personal interest. Yang mana kita lihat mereka menjadi menteri, mereka begitu angkuh, mereka lupa bahawa tanggungjawab mereka adalah tanggungjawab bersama. Tak kira daripada pihak pembangkang, daripada pihak kerajaan. Mereka terlalu gah sekali, mereka lupa bahawa mereka sebenarnya walaupun kerajaan, suatu masa tidak mustahil untuk mereka akan jadi pembangkang dan akhirnya mereka akan meminta-minta untuk dibagi peruntukan seperti mana yang hari ini mereka minta. Nah, hari ini PAS meminta peruntukan sama rata untuk semua ahli parlimen. Kenapa dia boleh meminta hari ini? Itu persoalannya. Kerana PAS meminta hari ini, kerana PAS berada dalam kerajaan, lupa mereka angkuh, mereka ingat kerajaan mereka tak boleh tumbang, dan akhirnya mereka menindas Pakatan Harapan. Kerajaan Perikatan Nasional apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, dibarisi oleh pimpinan-pimpinan PAS, mereka berebut jawatan sehingga kan ahli-ahli parlimen pembangkang tidak mendapat peruntukan. Mereka tidak mempedulikan apa yang rakyat rasa. Mereka lebih kepada kepentingan pribadi mereka semua. Untuk berebut dengan jawatan pangkat yang ada di kementerian ataupun di dalam kerajaan yang ada. Ini adalah hakikat. Hari ini kamu nak menuntut peruntukan sama rata. Patutnya kamu orang dah awal-awal jadi kerajaan buat perkara ini, bentang di parlimen, usulkan supaya tidak perlu kamu nak merengek-rengek, orang kata meminta seperti orang minta sedekah, sedangkan perkara ini sudah pun dibuat oleh Pakatan Harapan waktu mereka memerintah. Bagi sedikit peruntukan, bagi sedikit ruang supaya kerajaan dan pembangkang itu boleh membangunkan semua keseluruhan kawasan di negara ini demi kepentingan rakyat. Tetapi apa yang kita lihat lagi hari ini, mereka telah pun ditolak untuk menjadi kerajaan. Apabila mereka tidak berjaya, masih lagi menghentam kerajaan perpaduan ini, dan akhirnya mereka tetap nak meminta bagaimana untuk mendapat peruntukan. Satu perkara lagi, apabila Ketua Penerangan PAS ini seolah-olah pada saya kurang cerdik. Yang mana saya baca tadi kenyataan ini, Ketua Penerangan PAS Khairil Nizam Khairuddin berkata, tuntutan itu selaras manifesto Pakatan Harapan pada Pilihan Raya Umum ke-15. Ayat ini sudah pun salah. Kenapa saya kata salah? Hari ini kerajaan bukan kerajaan Pakatan Harapan. Ini adalah kerajaan perpaduan. Yang mana di dalamnya ada UMNO, Barisan Nasional,
ada parti GPS, ada GRS, ada warisan, ada lagi APKO, dan yang lain-lain. Jadi ini bukan kerjaan Pakatan Harapan. Jadi kalau manifesto Pakatan Harapan, tidak semuanya kita boleh guna di sini. Ini adalah kerajaan bersama. Jadi ini dia kena ingat. Jangan dia kata mereka nak benda dan mereka nak segerakan dengan menggunakan hujah-hujah lama, hujah-hujah lapuk yang tak laku. Dia kena fikir bahawa peruntukan ni sepatutnya mereka buat awal. Patutnya juga Ketua Penerangan PAS ini tanya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, kenapa hati dia begitu busuk? Patutnya dia tanya kepada Presiden PAS itu sendiri, kenapa hati Presiden PAS itu begitu busuk sekali, sehingga tidak ada terfikirnya untuk memikirkan bahawa jika kita tidak kerajaan besok bagaimana. Dia tidak fikir ke arah itu. Yang dia fikir adalah hendak membalun DAP, sehingga kesubuh pun DAP. Ini adalah permainan PAS. Hak mereka mau. Nanti dibagi peluang, mereka tak gunakan peruntukan itu dengan baik. Apa yang kita dah jadikan pengalaman? Apabila Pakatan Harapan memerintah, begitu baiknya kita bagi kerajaan Terengganu, kerajaan Kelantan duit. Apa yang PAS nak ucapkan terima kasih kepada kerajaan Pakatan Harapan? Tak ada. Yang dia ada kutuk Lim Guan Eng, yang dia kutuk DAP hari-hari. Yang luluskan permohonan mereka adalah Menteri Kewangan daripada DAP. Inilah manusia yang ada dalam kepimpinan PAS. Pimpinan PAS ni, mereka mainkan isu agama, mainkan isu kaum, sehingga kan mereka lupa bahawa kehidupan rakyat itu bagaimana, kehidupan mereka sebagai ahli parlimen itu bagaimana, bagaimana kawan-kawan politik mereka yang lain. Mereka terus nak bunuhkan politik orang lain, yang penting mereka duduk di atas. Tetapi hari ini, Tuhan nak tunjuk mereka jadi pembangkang dan akhirnya merengek-rengek minta bantuan, nak minta samakan peruntukan. Jadi saya buat kritikan ini agar pimpinan-pimpinan PAS insaflah akan datang, jangan terlalu angkuh dan sombong. Kamu semua sebagai wakil rakyat dibayar gaji oleh duit rakyat. Itu bukan duit mak bapak kamu. Itu adalah duit rakyat. Jadi dengan menggunakan duit rakyat, peruntukan-peruntukan pun duit rakyat, guna sebaiknya. Jangan kita mengkritik lawan politik kita seolah-olah mereka tak buat kerja, seolah-olah mereka menindas kita. Umpama yang saya kembali lagi kepada isu duit loyalty, duit bantuan yang dibagi kepada kerajaan PAS yang mana Kelantan dan Terengganu ni. Yang akhirnya mereka membeli Mercedes dan akhirnya duit itu kita rakyat tak tahu. Kemana arahnya duit 400 juta ni? Yang kita nampak itu Mercedes, yang tak nampak lagi kemana. Sedangkan masalah air pun tidak terselesai. Tetapi itulah hakikat politik. Dalam waktu yang sama, saya lihat di Kelantan, rakyat mengkritik tentang isu air ada masalah. Lepas ini, pada saya, Kelantan, Terengganu tak payah nak cerita tentang isu air, isu masalah negeri susah. Kerana kamu orang tidak ada ikhtiar untuk nak menang, untuk nak berubah. Kita tengok kerusi kemenangan semua di kawasan Pantai Timur. Jadi, apa yang isunya? Jadi memang itu kehendak rakyat, itu kehendak juga pengikut, itu juga kehendak akar umbi di bawah. Yang mana mereka tak nak berubah, tetap juga dengan cara PAS yang sama juga seperti pemimpin mereka. Jadi, kita terimalah hakikat. Jadi, kita jangan suka menindas orang kerana akhirnya kita kena sendiri. Inilah. Lepas tu merengek nak minta untuk nak samakan peruntukan. Kamu duduk kerajaan, kamu tak buat apa pun. Kamu orang tak nak fikir pun bahawa Pakatan Harapan MP-MP-nya ada duit tak untuk nak bantu rakyat. MP-MP peruntukan itu bukan untuk diri sendiri, bukan untuk wakil rakyat itu. Peruntukan itu untuk rakyat. Kamu sekat. Nasib baik kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini jatuh. Akhirnya ada MOU dengan Ismail Sabri, Datuk Seri Ismail Sabri. Maka bolehlah pemimpin-pemimpin PHS ni dapat sedikit peruntukan. Kalau harap pemimpin PAS dan pemimpin Bersatu hati busuk, itu yang boleh saya katakan. Saya sebagai rakyat di bawah dah lihat perkara ini. Jadi tak payahlah Ketua Penerangan PAS ni nak sibuk. Kalau adalah. Jangan berharap. Kamu dah jadi pembangkang, jadilah pembangkang yang baik.
Dah biasa kan PAS jadi pembangkang, jadi kerajaan pun ikut pintu belakang, bukan PAS ada gentleman party pun. Pada saya itulah kritikan saya. Sekian, terima kasih.